آله وأصحابه الكرام الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya dapat kita himpun dalam baca kitab kita untuk sesi kuliah Singapura, ya. Kitab Sabil al-Idikar Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita, ampunkan dosa kita. Saban hari kita hadir kuliah, kita tuntut ilmu, kita baca, kita ulang kaji, tapi kita sedar bahawasanya kita belum dapat berubah lagi, belum dapat jadi hamba yang sebagaimana yang kita baca dalam kitab yang dituntut akhlak, sikap, baca bab mati takut, dan baca tu takutlah, tapi lepas tu berani balik semula. Allah, kita mohon ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, betul ya, ilmu tu di tangan Tuhan ya. Siapa Tuhan nak beri ilmu, dapat ilmu. Tak berilmu, tak dapat ilmu. Hadir kuliah dengan kehendak Tuhan. Dah hadir kuliah, dapat ilmu, tak dapat ilmu pun, itu dengan kehendak Tuhan. Berbeza yang dapat, tak dapat. Dah dapat ilmu, dapat menghayatinya, depan cikgu, depan. Dapat menghayatinya pun, itu pun ada dipilih oleh Allah Ta'ala. Tak dipilih oleh Allah Ta'ala, 10 kali lah kita baca, 10 sesi kita baca satu hari, sedikit pun tak ada kesan bagi diri kita. Allah, ya, tak ada berkesan. Kemudian nak maintain, nak kekalkannya itu pun, satu payah juga. Kita haraplah, mudah-mudahanlah ya Allah, dengan rahmatnya, dengan berkat sekalian penulis-penulis kitab ini, dengan berkat semua yang pernah membaca kitab ini, Allah Ta'ala ubahkan kita, jadikan kita di kalangan golongan mereka, orang-orang yang baik, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu kitab yang baru cikgu, ya. Tengok sekejap. Alhamdulillah. Muka suratnya sama, ya. Kesurat ni sama, ya. Kita minta ini semua kitab-kitab yang kita reprint balik semula. Kita reprint semua, ketuan-tuan, kita minta Atif yang bikinkan whole volume. Tengok kitab ini Imam Haddad, ada yang kecil, kitab apa tu namanya, Nasihat Agama Wasat Iman, pink, ada yang purple, ada yang biru, ada yang brown, ada yang gitu. Semua kita bikinkan satu size besar. Jadi kita jadikan volume 1. Setakat ni baru ada berapa, 9 kitab ke begitu, ya. 8 kitab. Ada kitab Imam Haddad semua sama kali 11. Lagi 3 kita tengah tunggu siapa terjemah. Ada yang depan Indonesia, semua kita jadikan semua depannya warna gini. Kalau susun dalam lemari semuanya satu set. Jadi besarnya pun semuanya sama. Jadi kita orang nak bilang, jadi ini niat kami untuk apa? Biar orang yang khususnya yang nak belajar kitab Imam Haddad, anak-anak yang balik daripada Tarim ke ustaz kita nak belajar apa, nak mengajar apa, mengajar kitab Imam Haddad. Mana boleh dapat? Yang ada orang tanyakan, cari Shopee, yang ada yang ada tak ada, yang ada kedai dah lama, yang ada penterjemahnya dah meninggal, dah tak ada yang teruskan lagi, dah tak ada production baru, apapun kedai yang ada, kedai dah tutup dah. Allah, ya. Dan lama dia punya. Jadi semua kita dapat, kita printkan baru, kita bikinkan, nak beli jadi satu set, senang. Nanti kalau ada orang terjemah baru lagi, nanti kita tambah lagi macam manalah, ya. Kita nak terjemah tak mampu, kita nak tulis pun dah ditulisnya. Jadi kita ambillah terjemah tu untuk memudahkan pengumpulan kitab-kitab Imam Haddad. Sangat perlu kitab-kitab dia itu, ya, berbagai-bagai bidang. Sambung baca kitab kita sampai muka surat 98. Sampai tiupan kebangkitan, ya. Tiupan kebangkitan kita dah sebut, ya. Apabila Allah Ta'ala nak hidupkan kita, apabila semua dah mati, dah kiamat, dah hancur, bulan dah meledak, bintang dah gugur, semua dah kumpul, dah gumpal jadi satu, ya. Semua dah tergumpal jadi satu, semua kiamat, semua tu namanya kiamat besar. Yang sekarang ni kita sedang diambangnya. Kita jangan sangka dunia masih baru, kita masih lepas PKP kita masih balik semula back macam zaman dahulu, back to old time, semua balik semula. Never. Wah, kita rasa
nak gembira balik semula. Tak, tidak akan sama. Nabi bilang kita akan mendapi keadaan makin gelap. Dunia sudah nak kiamat. Dia punya dahsyat apa macam ledak, pecah. Bukan hanya kita bilang Dajjal keluar tu memang dah tentu, Mahdi keluar tu memang dah tentu. Itu semua tu menyeramkan, menakutkan. Kenapa pula Mahdi keluar menakutkan? Sebab sebelum Mahdi keluar, perang. Akan berlaku perang. Umat Islam akan diganyang teruk-teruk. Tak kau seram, tak kau takut. Kan takut. Bukan dia keluar je begitu. Dia keluar pasal apa? Dah tak terkontrol lagi. Tidak ada siapa nak bawakan keamanan kat dunia lagi. Dah nyawa orang sana sini terancam. Bukan terancam lagi, dibunuh lagi. Orang-orang jahat dah terlampau-lampau sangat. Keluar Mahdi. Kemudian Dajjal tak terima. Keluar pula dia menzahirkan dirinya. Lagi dahsyat. Paling dahsyat sejarah bumi ketika Dajjal dah sampai itu. Semua itu belum dahsyat berbanding dengan pecah bulan, meletup matahari, melimpah laut, bumi berkecai, gunung berterbangan. Al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Bacalah ayat-ayat tentang apa idza zulzilatil ardu zilzalaha. Semua tu baca ayat-ayat surah lazim tu pendek-pendek juz ammah tu, tetapi semua itu adalah kesannya tu sangat-sangat mendalam tentang kiamat, tentang gempa, tentang gegar, ya. Baik, itu semua tu sangat dahsyat. Semua mati sampailah nanti semua dah mati senyap dan sunyi selama berapa lama? 40 perenggan waktu. 40 perenggan waktu tu berapa lama? 40 tahun, 40 hari, 40 jam, tak tahu. Kenapa? Ketika tu nak bilang jam, dah tak ada time lagi. Nak bilang tahun, pakai bulan bintang apa nak dikira? Nak bilang musim dan kurun, dah tak ada kira. 1 detik, 2 detik pun dah tak ada kira lagi. Semuanya dah rata sama-sama. 40 perenggan waktu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, limanil mulkul yaum, untuk siapa kerajaan pada hari ini? Maka dijawab, lillahil wahidil qahar. Itu siapa yang tanya? Allah. Siapa yang jawab? Ada setengah ulama tafsir mengatakan yang tanya Allah, yang jawab dia sendiri. Dia sendiri, diri dia sendiri, yang esa dan yang maha perkasa, alil wahidil qahar. Ada mengatakan yang jawab tu malaikat Israfil. Awal mula dibangkitkan Allah Ta'ala, malaikatlah Israfil, kerana dia akan tiup sangkakala dan semua akan hidup balik. Malaikat Israfil. Jadi Allah Ta'ala tanya malaikat Israfil, tengok sunyi, senyap, tak ada siapa pun. Tak ada makhluk, betul-betulnya tak ada makhluk. Tak ada makhluk ya. Tetapi arash ada, syurga ada, neraka ada, semua tu. Ada satu zaman yang betul-betul tak ada makhluk sebelum Allah Ta'ala ciptakan apa-apa. Tempat pun tak ada. Yang nama atas tak ada, yang nama bawah tak ada, yang nama depan pun tak ada. Tu, yang nama waktu pun tak ada. Ketika itu ada juga 40 perenggan waktu, ada juga waktu tu pun makhluk Allah Ta'ala. Yang 40 perenggan waktu tu pun makhluk Allah. Ada juga. Arash ada juga. Roh tersimpan ada juga. Mayat-mayat dalam tanah ada juga. Semua tu ada juga. Cuma tidak zahir. Semua lenyap. Satu ketika dulu yang ini kembali keadaannya something macam like that dulu. Cuma ada bendanya, cuma tak dizahir Allah Ta'ala. Semua mati. Semuanya mati. Pernah satu masa dahulu, lepas itu jangan tak percaya Allah Ta'ala menghidupkan kita daripada real empty. Yang nama angin pun tak ada, yang nama tempat pun tak ada, yang nama atas pun tak ada, yang nama bawah pun tak ada, yang nama apa pun tak ada. Hanya Allah sahaja, yang Maha Esa saja. Wujud, qidam, dia. Ya? Maka baqa dia, nanti bila semua dah tak ada, hanya dia saja yang ada. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua atas muka bumi ini binasa kecuali yang kekal wajah Tuhanmu yang maha agung lagi maha mulia, ya. Pernah satu masa daripada tak ada jadi ada dinosaur, ada bulan, ada bintang, ada manusia, ada satu generasi jadi satu generasi, ada KLCC Tower, ada MRT, ada macam-macam lah, ada macam-macam semua. Kemudian kembali tak ada. Jadi Tuhan yang pernah adakan daripada tak ada, nak kembalikan semua susah ke? Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka Allah Taala akan bangkitkan malaikat Israfil, dan ketika itu sebelum itu Allah Taala turunkan hujan yang pekat macam air mani. Dan kita semua mana kita dalam sel-sel kita, dalam tulang kita kecil, dalam tulang tungking kita tu tak hancur dalam tanah. Apabila tubuh kita kena hujan itu saja, terus tumbuh. Serta-merta tumbuh. Dia juga macam kerongsong. Dalamnya tak ada. Ada jantungnya, ada hatinya, ada paru-paru, tapi tidak hidup. Semua ada. Semua tidak hidup, pasal rohnya tidak ada. Semua berjuta-juta
dinosaur jadi balik semula. Kenapa sebut dinosaur? Sebab dinosaur dah bukan zaman kita dan dah pupus. Semua dinosaur jadi balik, ikan dolphin jadi balik, ikan paus jadi balik, ikan bilis jadi balik, udang gerago dan kau dapat belacan tu pun jadi balik ya. Kita semua jadi balik, semuanya jadi balik ya. Semuanya jadi balik. Kemudian barulah Allah Ta'ala perintahkan malaikat Israfil tiupkan sangkakala. Dari tiupkan sangkakala saja, tiupkan sangkakala, barulah roh dilepaskan, semua masuk dalam jasadnya balik. Roh manusia masuk dalam badan tubuh masing-masing, tak tersalah, tak tersilap, semuanya masuk dalam jasad dia masing-masing balik. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hada ma wa'ada rahman. Maka mereka berkata, aduhai siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat pembalingan kami, inilah telah dijanjikan oleh Tuhan sifat Ar-Rahman. Wa sadaqal mursalun, benar pada rasul-rasul. Ketika itu semua dihala ke tempat perhimpunan, tempat bangkit lain. Tempat bangkit semua tengok langitnya kok lain, buminya kok lain, keadaannya kok lain. Dia juga, na'udzubillah, tapi mukanya kok keldai. Dia juga tapi kok bercahaya sinar. Dia juga orang tengok akan kenal dia. Ini Wak Mat Farid Bingan kan? Kok handsome-nya gini, lawa, cahaya bersinar. Allah, ini Ratu cantik dulu kan? Kok kayak Pontianak? Pun ada juga ya. Tapi tak semua Ratu cantik jadi Pontianak ya. Yang insaf, yang taubat lepas tu, yang pakai tudung akan cantik juga dekat sana nanti ya. Cuma berubah keadaannya semuanya begitu ya. Allah. Ini orang yang dulu membesarkan dirinya kan? Kok kayak semut? Banyak yang kayak gitu semuanya tu ya. Allah. Semua begitu semua dihalakan tempat perhimpunan. Kita baca firman Allah Ta'ala, yauma yubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari diganti dengan bumi yang lain dan langit. Demikian pula hari diganti Allah Ta'ala bumi lain. Bumi mahsyar warnanya putih kayak perak. Warnanya putih kayak perak, terbentang aja. Tak ada bukit, tak ada busut pun tak ada. Rata, tak ada lembah pun tak ada. Rata serata-ratanya. Bumi mahsyar. Ada setengah pendapat ulama mengatakan itulah Arafah. Dibukakan Allah Ta'ala sebab manusia daripada ada jadi kecil. Dia punya sel dia tu kemudian jadi besar balik. Arafah pun hancur, dijadikan balik sebagai mahsyar. Arafah. Dan ada yang mengatakan lembah mahsyar itulah lembah yang kita baca selalu, Tin wa Zaitun, Jabal Tin dan lembah Zaitun. Di Palestin sana, antara Jabal Tin dengan Jabal Tin dengan lembah Zaitun tu, itu katanya akan diletakkan Arafah di situ. Di sana semua dia di-arrange balik oleh Allah Ta'ala, diatur balik oleh Allah Ta'ala ya. Jadi apa? Agar kita baca Tin wa Zaitun tu bukan hanya pokok tin, pokok zaitun saja, buah tin, buah zaitun. Ada mengatakan itulah lembah zaitun, Jabal Tin dan lembah zaitun. Di situ akan diletakkan Arafah di situ. Letakkan Arafah di situ ya. Di situ apa semua ada setengah ulama punya pendapat lah begitu ya. Semua ditukar buminya, kita tengok rata, satu batang pokok pun tak ada. Langitnya pun lain warnanya. Kenapa langit yang dulu dah pecah? Langit yang pecah, bintang gemintangnya pun semua lain. Aturnya tak tahu, wallahu alam, tak tahu macam mana. Kalau sekarang Jupiter, Mars sekelompok bertaburan cantik. Kalau ketika tu wallahu alam tak tahu. Mungkin berderet dijejer gini. Jupiter, Mars, wallahu alam, ni kita cuma sebutkan saja mungkin. Pokoknya langit lain, dah bilang lain tu maknanya lain lah. Langit lain tu lain, maknanya lain pesennya, lain aturnya, lain aturnya, semuanya begitu ya. Semua akan ada balik semula. Semua akan ada balik pula. Jupiter, Marsnya semua tu akan balik, tapi lain gaya, lain caranya ya. Maka akan kita lihat yang nama bintang gemintang tu, yang berapa juta bintang gemintang tu, semua berapa banyak ada, semua kita akan lihat depan mata kita. Banyaknya bintang, aku nampak kecil-kecil saja di atas langit. Rupanya bintang kecil saja, semuanya besarnya ada. Semua ada balik semula, dibangkitkan Allah Ta'ala. Kita boleh nampak semua begitu ya. Allah, langit lain ya. Langit lain. Nanti manusia semua dah himpun, semua dihimpunkan. Tempat bangkit sama tempat himpun ya jauh, sejauh-jauhnya. Jauh dari mana macamnya jauh? Kalau kita nak ukur jauh lah, dari Johor paling jauh ke mana? Bukan Perlis dekat Russia.
Johor sampai Perlis tu dekat namanya ya. Johor sampai Perlis. Ini ni orang typical Malaysian lah. Kalau Johor Perlis saja. Habis dia tak ada jauh. Johor sampai mana? Sampai Russia, sampai China kan jauh. Ini kalau Johor sampai Russia kau kali berapa lah? Allah, itu baru sampai tempat perhimpunan. Tempat perhimpunan itu lagi sebesar-besar. So big place that can accommodate all makhluk of Allah Ta'ala. Manusia di tengah-tengah. Daripada zaman Nabi Adam, semuanya tengah-tengah. Kemudian makhluk darat, haiwan darat melingkari manusia. Bilangannya 10 kali bilangan manusia. Berapa banyak manusia, berapa banyak haiwan darat. Haiwan darat saiznya lagi besar pada manusia. Termasuk dalam situ badak sumbu, lipan pun semua ada juga. Cacing, semua, dinosaur, semua ada balik semula. Kemudian haiwan laut. 10 kali manusia campur haiwan darat. Kemudian dalam haiwan laut baru jin. Bilangannya 10 kali manusia campur haiwan laut, campur haiwan darat yang begitu banyak. Kemudian malaikat langit pertama, langit kedua, langit ketiga. Kalau tempat yang boleh mengisikan manusia begitu semua, manusia saja penuhnya berapa banyak tak manusia punya? Semua daripada awal sampai akhir, anak Adam sampai akhir, satu planet Earth. Kalau semua dikumpulkan jadi satu planet bumi ni. Sebab masa Allah Ta'ala keluarkan kita semua daripada punggung Nabi Adam, penuh, semua penuh. Tidak lembah, tidak ranting, tidak dahan, kecuali semuanya roh anak Adam belaka. Ya Allah, penuhnya, ya Allah, sesaklah muka bumi ni. Allah bilang, aku jadikan kematian. Jadi mati datang peringkat-peringkat atas muka bumi ni. Ya. Sebahagian dalam perut bumi, sebahagian atas bumi, sebahagian belum lahir lagi. Begitu ya. Kumpul semua adalah satu bumi itu. Kau bayangkan, kalau itu baru manusia tau. Dengan haiwannya, dengan apa semua, kumpul jadi satu, berapa besar tempatnya. Dan untuk manusia yang di atas muka bumi ni saja, matahari berapa ribu batu di atas kita, dah gitu rasa panasnya. Kalau matahari yang boleh menaungi semua tu di bawahnya, berapa besar punya matahari agaknya. Mataharinya bukan matahari kita, mataharinya matahari sana. Didatangkan hanya sejengkal atas kepala kita saja. Sebesar-besar matahari, atas kepala semua, boleh menaungi semua yang dari mahsyar itu. Kalau matahari kita lah dibawakan, sebab langit lain, bahkan mataharinya lain. Kalau dibawakan matahari kita ni atas padang mahsyar, yang ternaung hanya manusia dan sebahagian ahli mahsyar saja. Kecilnya matahari kita. Tetapi kerana begitu besar dan begitu ramainya di mahsyar, maka mataharinya pun matahari super size matahari. Dis matahari dekat sama kita, kalau matahari ini saja didekatkan sikit aja kita hangus. Ini kan pula matahari yang dia dibesarkan, didekatkan pula sejengkal atas kepala. Betapa rasanya. Betapa rasanya, ya. Allah, ya. Yakni Tuhan telah menghamparkan bumi dan langit terbentang papar dan rata, sehingga tiada kelihatan padanya ada yang tinggi dan rendah. Kemudian dia menyergah sekali sergahan saja, maka semua makhluk pun berada di bumi baru yang digantikan, persis sama mereka berada di situ sebelumnya, iaitu yang berada dalam keadaan perut bumi tetap berada di situ, dan yang berada di atas muka bumi juga berada di situ. Kemudian Tuhan menurunkan ke atas kamu hujan yang turun di bawah arasy, yang dinamakan hayawan, iaitu air penghidupan. Air hujan itu turun ke atas kamu selama 40 hari sehingga kamu tenggelam sedalam 12 hasta. Subhanallah. Semua air itu turun selama 40 hari, ya. Tenggelam semua itu, maknanya bukan tenggelam, ya, medok. Tergenang dengan air itu sampai berapa hasta? 12 hasta, ya. Sampai 12 hasta ke dalam situ, ya. 12 hasta ke dalam situ, baru Allah Ta'ala bangkitkan. Kena hujan itu semua, bangkit semua. Semua itu. Kemudian Tuhan memerintahkan semua tubuh-tubuh itu supaya tumbuh, laksana tumbuhnya pokok sayur, kembang merecup, sehingga apabila telah sempurna semua jasad-jasad kamu dan berbentuk seperti bentuk kamu sebelumnya, maka Allah pun berfirman, hidupkanlah sekalian pemikul arasy, hidup sekalian dari Jibril, Mikail dan Israfil. Israfil lalu diperintah oleh Tuhan untuk membawa sur, iaitu sangkakala, dan sudah itu Tuhan menyeru semua roh-roh untuk datang menyembah. Roh-roh kaum muslimin kelihatan berkilauan oleh
lingkungan nur cahaya. Manakala roh-roh yang lain kelihatan gelap gulita. Semua roh-roh itu dikumpulkan dan ditempatkan dalam sur. Roh tu disimpan tempat roh, semua dipanggil, semua ngadap Allah Taala, semua ditiup masuk dalam sur. Sur tu adalah sangkakala, istilah kita trompet, ya. Apabila ditiup, semua bertibaran masuk dalam jasad masing-masing, ya. Kemudian Tuhan berfirman kepada Israfil, tiuplah tiupan kebangkitan. Maka Israfil pun meniuplah sangkakala itu, dan keluarlah daripadanya sekalian roh makhluk penaka lebah, sumpama lebah yang keluar dari sarangnya, hingga memenuhi ruang antara langit dan bumi. Sebanyak-banyaknya rohnya, sebanyak-banyaknya rohnya, roh semut, roh belalang, roh apa, semua masuk dalam jasad masing-masing, semua bangkit serta-merta. Hebat hari itu. Kita akan tepuk hari itu. Kau nak sibuk sangat dengan dunia, kau nak bangga dengan rumah banglo, kau nak rebut-rebut pangkat, kau nak jatuhkan orang, kau sombonglah. Hari itu kau cuba sombong. Cuba tegakkan diri kau pada hari itu. Cuba ketis orang pada hari itu. Cuba bangga dengan harta engkau pada hari itu. Manakan tidak, anak-anak pun nanti menuntut sama orang tua. Ya Allah, aku rugi jadi anak dia, ya Allah. Kan Daddy kasih kau. Mana Daddy? Dia tak panggil kita Daddy lagi, panggil Dol aja. Dol, aku rugi jadi anak kau. Kan Daddy dah kasih kau education. I give you good education. I sponsor your studies till you achieve, till you become this and this, so and so. Itu jam kalau dia boleh cakap orang putih, cakap orang putih, dah tak cakap orang putih lagi, ya. Dah cakap orang putih lagi pun. Daddy kasih kau sehingga kau cemerlang gini. Mana sekarang Daddy? Mana ada? Ada tak ada pahala dan dosa saja. Anak pulan tu zikirnya banyak, anak pulan tu apa ilmunya tinggi, anak pulan tu ada bangun malam, anak pulan tu ada ibadat, anak pulan tu ada ilmu manfaat yang bawa sampai hari ni. Anak pulan tampil dengan kalbin salim. Dan aku jadi anak engkau tak guna satu sen. Mana sertifikat aku? Mana jawatan aku sekarang? Kau berikan aku benda yang sia-sia. Baru ketika itu nampak sia-sia tak sia-sia. Kat sini kalau kita cakap macam-macam kau hujah. Siapa bilang sia-sia? Ambil PhD siapa bilang sia-sia? Siapa ambil master siapa bilang sia-sia? Ya. Tengok nanti hari tu bergulung ijazah kau bawalah. Hanya untuk dihisap saja. Boleh apply kerja pada hari tu dengan segala ijazah kau. Allah. Kalau kau manfaatkan untuk akhirat tak apa. Kau dapat PhD kau apa, tapi kau buat khairat, kau buat kajian, kau tolong orang susah, dengan gaji kau bantu orang. Itu tak apa. Adakah kau begitu? Ataupun setakat kau enjoy dekat dunia saja untuk pangkat dan kedudukanmu itu? Habis semuanya, habis lenyap segala-galanya, habis belaka, ya. Zakat jasad kita semua terbentuk, ya. Sampai kalau orang laki-laki nanti maaf cakap alat kelamin yang dah sunat pun ada balik, kulupnya tu ada balik. Bahkan kalau ketika itu orang yang perasan, begitu ada perasan, cap jari pun sama, cap jari pun sama, cap jari kita pun sama. Allah Ta'ala jadikan balik dengan cap jari kita pun sama. Ada firman Allah Ta'ala, ya, saya tak ingat ayatnya apa, ya, daripada surah-surah lazim juga, ya. Cap jari kita pun sama, cap jari kita pun sama. Baik itu kita bilang, kalau di dunia Tuhan suruh apa kau buat, kau jangan tak buat, kau jangan konon-konon simpati. Tuhan lebih kasih sayang pada hamba-hambanya. Orang mencuri, Tuhan bilang potong tangan ni, dipotong. Kesian, nanti dia kodong. Setakat berapa hari dia kodong? Banyak-banyak 60 hari sampai 60 tahun sampai dia mati. Dia mencuri umur 30 tahun, dia sekodong sampai 60 tahun, 30 tahun saja dia kodong. Lepas tu dia insaf tak, dia tobat tak? Dia insaf, dia tobat, dia bangkit keluar balik tangan dia. Kalau dia tak tobat, dia bangkit lebih pada kodong, dia akan kena. Lebih daripada kodong dia akan kena. Jadi jangan kau jangan bimbang, kat sana akan tumbuh balik sama gitu. Semua yang kita bilang, siapa yang ada anak-anak yang retarded dari lahir sudah terencat akal, kau jangan bimbang. Itu dia tu anak-anak istimewa. Sebab tu orang sebut anak istimewa tu betul. Betul, itu anak-anak istimewa. Kalau dia sampai sikapnya sampai tak boleh berfikir dengan secara betul, maka dia tidak mukallaf. Maka dia tidak dosa. Dibikin apa tidak dosa. Dan dia bukan haiwan. Walau macam mana, yang ada kan terpekik-pekik, yang ada macam-macam kan. Dia bangkit aja genah balik otak dia. Dia bangkit genah balik. Dan dia tak akan masuk neraka pasal dia tak berdosa. Dan dia tak akan jadi tanah kerana dia bukan haiwan. Dia masuk mana tempatnya? Syurga. Dan dia akan
berdamping, bergaul dengan siapa yang biasa bergaul dengan dia. Siapa yang mula-mula gaul dengan dia? Mak bapaknya. Yang ada mak bapak pun tak suka, benci tengok anak gitu. Nauzubillah, yang ada dicampak, dibuangkan kasih orang ke. Ada kan orang dapat anak gitu dia tak suka ya, pada dia aib ke itu. Baguslah, nanti anak kau tuntut kau yaumil akhir. Yang ada dapat anak gitu gelar sekali. Kenapalah anak kita tak macam anak orang? Kenapalah macam, sebab nanti betul-betul anak kau tak macam anak orang. Anak kau sejahtera nanti di yaumil akhir. Anak orang terpinga-pinga di yaumil akhir. Anak kau betul punya sejahtera di yaumil akhir nanti ya. Ada orang kalau dapat anak gini yang ada perempuan lagi, alah siapa dah nak kahwin dengan dia nanti. Dia tak boleh terbayang kalau anak perempuan dari kecil-kecil tau, mak dia dah terbayang. Nanti anak dia kalau kahwin pakai baju kebaya ke, pakai gaun ke. Dari kecil mak dia dah bayangkan tau. Nanti kahwin orang handsome nak ya. Dari kecil-kecil dah gitu, mak dia dah begitu ya. Nanti apabila kalau dapat anak yang tak sempurna akal, mak dia bilang siapalah nak kahwin anak dia. Allah, seorang ibu ya. Seorang ibu begitu ya. Nanti biarkan, kita bilang tak apa, yang sabar. Ini sementara kat dunia. Akhirat nanti macam mana nanti? Segala apa penderitaan kat dunia sementara. Kat akhirat nanti. Kita tengok macam mana punya keadaan ya. Semua kembali, semua back to normal, as per normal, balik semula ya. Yang sombong, yang kaya mewah, tengking orang semua, kerdik orang kayak semut kok. Allah boleh tukarkan. Pak Bilal jenjang lehernya. Allah, orang selawat atas Nabi satu hari 10 kali, 100 kali ya. Keadaannya bercahaya-cahaya. Kalau selawat hari Jumaat 100 kali, keadaannya bercahaya-cahaya sampai kalau diagihkan cahayanya untuk sekalian ahli mahsyar yang kita sebut tadi masih cukup lagi. Macam mana? Sebab itu malaikat pangkling. Over there malaikat pangkling. Cakap campur orang putih, campur Jawa. Over there malaikat pangkling. Malaikat pun tak tahu. Sampai siapa ya? Makhluk jenis apa? Aku. Manusia. Pasal apa tak kayak manusia? Kok ada kepak, kok bercahaya, macam kunang-kunang begitu ya agaknya ya. Begitu ya. Kok tak macam manusia? Kau makhluk jenis apa? Manusia. Daripada grup mana? Umat Muhammad. Oh, apa amalan kau? Malaikat pun tak tahu. Sebab dia bukan catat amalan kita, malaikat catat amalan kita, malaikat lain. Dia pun tak tahu. Dia tengok itu, subhanallah. Malaikat pun heran. Manusia boleh macam-macam pesen dekat sana nanti ya. Kalau Rasulullah macam mana punya pesen? Tak tahu. Betul Is Al-Qarani pernah sebut ya. Al-Qarni pernah sebut ya, tanya sama Saidina Umar, kau pernah nampak Nabi? Saidina Umar, saya tanya Saidina Umar dan Saidina Ali kan mereka jumpa. Bertanya, kau pernah nampak Nabi? Saidina Umar bilang, kita nampaklah kan sahabat hari-hari. Belum, yang kau nampak tu belum. Itu sifat biasanya, sifat normalnya. Saidina Ali bilang, aku pernah lihat sekali. Itulah dia. Apa yang Saidina Ali lihat tak tahulah. Pokoknya ada satu riwayat, ketika Saidina Ali pada hari Fathul Mekah, Nabi nak kampak itu berhala atas Kaabah. Nabi nak kampak dengan tangannya sendiri ya. Itu ya, tekad ya untuk mengkampakkan itu sebenarnya. Rasulullah nak kampak sendiri, maka Sayyidina Ali bawah, Rasulullah atas. Sayyidina Ali kan muda, gagah lagi ya. Rasulullah atas pundak Sayyidina Ali tak boleh terbangun. Tak boleh terangkat. Sayyidina Ali kuat padahal. Rasulullah, kau tak boleh terangkat kenabian. Tukar, biar Ali yang kampak. Rasulullah di bawah, Sayyidina Ali di atas. Begitu Rasulullah encang Sayyidina Ali, bangun nyeng aja, senang aja. Sayyidina Ali bilang, ketika aku atas pundak Rasulullah, aku rasa kalau aku nak petik bulan dan bintang dengan tangan, aku boleh capai. Nabi punya hal Nabi punya tinggi. Fizikal Nabi, fizikal tau. Fizikal. Jamil mahsyar nanti tak tahu macam mana besarnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, macam mana indahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang biasa aja yang begitu indah aja pun ada macam mana. Yang awal mula dapat pakaian di sana Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi di sana ada orang bangkit daripada kubur aja, dah siapkan persalinan, dah siapkan makanan, dah hidangkan. Macam orang turun airport, bukan beli makan dekat food court dekat luar tau. Dia turun flight aja, ini tak tahu flight apa jenis lah ya. Setahu kita kalau yang sebelum flight ada kasih makan tu ada. Yang nak beli tiket istimewa yang duduk depan tu. Sebelum flight dia ada kasih makan, duduk nama tempatnya lounge. Wah, makanannya pun lebih kurang dengan luar, cuma pinggan dia cantik sikit itu aja ya. Begitu ya. Naik kapal terbang aja, belum duduk lagi. Baru naik atas saja. Belum duduk, belum start engine pun, dia punya drivernya belum start engine pun lagi. Dah kendaraannya, "Encik nak makan apa? Nak orange juice ke apa?" Masuk aja berkat bang tahu orang tu, yang belakang ni tengah taruh beg, yang ke depan dah duduk semua gitu. Itu kita biasa jumpa. Turun aku tak pernah jumpa. Nak turun aja terus, "Cik, minum air dulu cik sebelum turun." Tak pernah jumpa. Turun mendarat airport saja, lounge dulu, nak nguyuh, ada toilet yang khas,
nak makan sikit apa basakan tekak ke apa pun aku belum jumpa. Turun aja pandai-pandai engkau situ. Betul tak? Kenapa? Kendaraannya pun dah habis kerja. Dia dah nak balik juga. Drivernya pun dah parking kapal terbang. Semuanya begitu ya. Driver kapal terbang namanya pilot. Kendarat kapal terbang tu namanya stewardess. Untuk mudah kau sebut sama rata. Baik lori, baik becak, baik apa kau sebut driver. Sudah, senang cerita. Tak kisah kapal terbang ke apa ke, kau semua sebagai kendarat. Dan untung aku tak bilang orang gaji. Orang gaji kapal terbang dia nak gitu. Tapi di sana lain, bangkit aja, belum pergi tempat mahsyar, belum apa semua, dah dihidangkan makanan, dah adakan apa, dan terus kasih pakaian. Yang kita nak sebutkan sini ada yang kasih sedangkan kita bilang yang mula dapat pakaian Nabi Ibrahim. Jadi kalau yang ada orang bangkit kubur aja dapat pakaian, Nabi Ibrahim boleh dia dapat pakaian much earlier than that, lebih awal daripada itu. Dan habis Nabi Muhammad kau tak payah tanya. Kalau Nabi Ibrahim awal dapat, Nabi Muhammad macam mana? Nabi Muhammad kau tak payah tanya. Bermakna ada yang bangkit daripada kubur aja dah dapat dihidangkan dan dapat pakaian. Nabi Ibrahim lebih awal daripada itu. Nabi Muhammad kau tak payah tanya. Bermakna di sana tu kau tak payah tanya kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu ya. Istimewa sekali ya. Mudah-mudahan kita dapat dia, kita sebut tadi ya. Kita kan banyak dosanya, baca kitab berkali-kali tapi tak kunjung berubah, tak kunjung insaf. Kita harap hanya semata-mata limpahan daripada Allah Ta'ala, rahmat Allah Ta'ala beri pada kita, terus kita berubah dan kita dapat baik dan taat pada Allah Ta'ala dan dapat apa yang dijanjikan yang kita sebutkan ini semua, ya. Pada ketika itulah Allah akan berfirman, demi kemuliaanku dan kebesaranku, hendaklah setiap roh kembali kepada jasadnya. Maka setiap roh akan menembusi bumi untuk mendapatkan jasad masing-masing. Roh itu akan masuk menerusi hidung, lalu menyerap ke dalam tubuh seperti menyerapnya racun dari patukan ular ke dalam badan, serta meresap dalam badannya, terus bangkit, ya. Jadi manusia terus dia bangkit, roh dalam badan semua hidup semua. Bangun terus tengok, loh kok lain ya. Tengok tak kenal siapa sebelah dia, tak kenal. Yang kebanyakan tak ada berpakaian. Siti Aisyah bilang, ya Allah malunya orang tengok kita. Ya Rasulullah malunya. Rasulullah bilang ketika tu dah orang dah tak perasan pun siapa sebelah dia, siapa pun tak perasan. Nanti dalam tempoh dia punya terasa-asa gitu, nampak pula, kau siapa pula, lain pula pesan kau. Kami pengikut Fir'aun. Oh. Kau siapa pula? Kami hidup zaman Nabi Hud. Oh, ini rupanya. Kamu siapa pula? Oh, saya Bilal bin Rabah. Oh, sahabat Rasulullah. Kau siapa pula nya? Tak tahu, jumpa sepupunya, jumpa maknya, jumpa keluarganya, semuanya. Semua masing-masing, ya. Masing-masing. Tapi ketika itu nampak terus lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Lepas itu mudah-mudahan semua kekal jodoh, ya. Takdir bercerai jangan sedih. Itu tulisan Allah Ta'ala. Yang jodohkan Allah Ta'ala, yang pisahkan pun Allah Ta'ala. Jangan sedih. Kerana apa? Yang ada berapa banyak yang berpisah di sana tu bermakna yang akan sama di sini. Laki bini akur, kalau birthday mesti belikan hari jadi. Amboi, anniversary tak lupa candle light dinner. Happy anniversary. Semua kat sana bercakap. Laki nampak bini lari, laki nampak bini, laki lari, bini nampak laki lari. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Lari anak daripada mak bapaknya, lari daripada ibunya, daripada sahabatnya, daripada kawannya, semua akan lari. Jadi kadang-kadang dah settle semua sebab dia tahu dia akan dituntut. Kadang-kadang nanti bertengkar depan Allah Ta'ala pasal tuntut menuntut, lepas tu tertalak. Satu neraka, satu syurga. Ataupun dua-dua dalam neraka. Allah. Tapi kadang-kadang lepas tu settle. Dua-dua terampun dosa, selamat sembarang, nanti dekat haud Nabi sallallahu alaihi wasallam baru bermaaf-maafan, baru clear, baru gabung balik dengan anak isterinya, ya. Berapa banyak yang tak dapat jumpa balik. Jadi kalau takdir Allah Ta'ala pisahkan di dunia, ia terimalah apa nak buat. Allah Ta'ala pisahkan kat dunia, terima. Sebab yang bersama dengan isterinya pun belum pasti akan bersama sampai bila-bilanya. Belum pasti akan sama sampai bila-bilanya, tak tahu, ya. Tetapi kalau dah Allah Ta'ala
kasih akan bersatulah juga di sana, akan gabung. Kalau tidak ya tidak, ya. Tidak ya tidak, ya. Nanti bercerai-berai, berpisah. Ketika situ nantilah barulah nanti yang cari pasal, yang cari sebab nak cerai, baru terhege-hege. Bang, saya nak rujuk balik bang. Dah sampai sini, sorry, bidadari dah tunggu aku. Kau pergi ikut siapa kau nak ikut dahulu, kau tengok kau boleh ke tidak. Baru, yang abang menyesal yang. Ajak abang sama yang nak masuk mana ni? Syurga. Bawa abang lah sekali. Tak ada bang, abang nak jolikan. Abang joli dah dalam api neraka bang. Dengan geng-geng abang joli dulu sama-sama. Allah, ini contohlah kita buatkan dialog, ya. Begitu, ya. Allah, apa kita mendekat dunia, terima. Apa payah dalam terima dunia, of course kita bilang terus kau gaduh aja terus cerai, bukan. Kalau sampai betul-betul membawa kepada perceraian, jangan kau duka cita sangat. Tidak semua yang gabung di dunia akan kekal di sana bersama juga. Tidak semua. Takdir Tuhan berbeza-beza. Takdir Tuhan dah nampak di dunia bahawasanya kau punya pisah di dunia. Ya pisahlah, apa nak buat. Ya, sudah terima dengan hati yang lapang. Sebab apa daya nak di-maintain perkahwinan itu, nak dikekalkan. Tapi takdirnya dah sampai berpisah, terima hakikat dan serah pada Allah Ta'ala. Sesudah itu bumi akan membelah, dan akulah orang yang pertama akan terbelah buminya. Akan terbelah, ya, merekah, ya. Merekah, iaitu keluar. Semua yang dalam bumi itu tadi berapa jauh dalam atas muka bumi tadi, sebabkan dah gumpal jadi satu. Semua terbelah dan semua keluar. Macam kalau orang kita dulu sebut tahu, macam toge. Sebab toge kan keluar sekali banyak kan. Dari tempat dia kan banyak gitu. Orang dulu kau sebut keluar macam toge, ya. Saking kan banyaknya begitu, ya. Nabi yang akan mula bangkit. Dulu, ya, ini kena hati-hati, ya. Biasa tahu kita belajar tauhid dari manalah, ya. Yang akhir akan dibangkitkan Nabi Muhammad. Bukan awal. Yang ada sebab nanti kalau nanti Muhammad ada, nanti dia pilkan umat dia. Nanti umat dia semua tak masuk neraka. Jadi Allah Ta'ala adil di umat dia dahulu. Yang masuk syurga. Ini zaman dulu tau, biasa kita dengar tau. Tak betul lah, itu punya pahaman tak betul, ya. Sikun akhirat dia tak betul. Tak betul sama sekali. Itu bahkan membatalkan sifat Nabi sebagai lepas maqamah mahmudah, syafa'atul kubra. Nanti jadi Tuhan dah handle, dah deal dengan umat dia semua, yang syurga dan neraka semua, baru Muhammad dibangkitkan. Jadi Muhammad tak boleh bela umat dia. Nanti baru dibangkitkan. Mana umat aku? Dah ada di settle Ta'ala. Semua dalam syurga, tak ada bagian orang neraka. Ya, alah aku lambat. Gitu. Tak ada, itu semua tu orang buat cerita. Allah Ta'ala Maha Adil, dan Nabi akan perkenan dengan apa yang Allah Ta'ala dah tentukan. Akan mula bangkitkan Nabi kita. Bahkan tak ada mula hisab kecuali dengan Nabi kita diizin oleh Allah Ta'ala. Beri syafaat saja, terus bermulalah proses hisab. Jadi orang masuk syurga, masuk neraka depan mata Nabi. Nabi nampak umat dia. Dan memang Nabi nak beri syafaat, tapi yang ada tak dapat peluang beri syafaat. Kerana tak layak sangat untuk mendapat syafaat Nabi. Allah, begitu, ya. Tak dapat sangat syafaat Nabi, ya. Allahumma, ya Allah, tetapkan iman, mati husnul khatimah, ya Allah. Mati husnul khatimah, ya Allah. Hari ini pasti akan berlaku. Pasti akan terjadi, pasti. Kau 10 kali nafi sekalipun, kau 10 kali have doubt sekalipun, really suka kau. Yaumil akhir pasti kau tengok nanti akan berlaku perkara ini. Sayur dia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha muqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah fa huwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Siapa diberikan kitabnya dalam tangan kanan, dia akan mengatakan, kami dah menduga. Tapi dia dah menduga akan hisab. Dan betul-betul dia nampak. Di dunia dulu, maknanya dia menduga tu maknanya dia beriman tentang hari ini. Kat dunia baru sebab duga saja. Sebab apa? Dia punya bayangan masih jauh daripada reality. Masih disebut sebagai duga saja. Dan dugaannya itu adalah betul. Kerana dugaannya itu adalah yakin namanya. Dan terus kasih makan syurga semua.
fa amman utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil ghadiyah ma aghna anni maliya halaka summa fi silsilatin dharha sab'una dhira'an fasluku. Yang diberi kitab dalam tangan kini mengatakan, Allah, kita tak tahu ada hari ini, kita tak menduganya, tak tahu. Aduhai, dah berlaku pun hari ini. Luput segala harta, luntur segala kedudukan, diseret, dihela masukkan dalam api neraka dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Allah, begitu ya. Yang tak beriman sama ada totally tak beriman ataupun beriman tapi tak umpamakan. Buat apa-apa suka hati dia, nak sombong suka hati dia, nak mengada-ngada suka hati dia, nak dabik dada suka hati dia, nak maksiat suka hati dia, samalah macam tak beriman juga. Allah, begitu ya. Allah, siapa yang dapat nasib celaka semua tu akan tergolonglah sampai ke situ nanti ya. Tak menduga ha? Ya laitaha kanatil ghadiyah. Ya, apa halakan ni ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tak ada mengkayakan aku, tak ada manfaat bagi aku kekayaanku, dan keistimewaanku, kedudukan aku pun sedikit pun tak ada manfaat pada hari ini. Semua dah luntur, dah luput, dah lucut. Apa dia dengan tak pakai baju, tak akan yang katakan pakai baju buruk, tak pakai baju langsung. Mukanya pun buruk, buta. Handsome, lawa, perkasa, garang. Mana garang kau? Mana perkasa kau? Mana perintah kau? Mana tak dia mengeluh gitu. Kau bayangkan ni kita setakat berlakonkan aja lah. Konon-kononnya mukanya buruk, kecut, kecil, buta. Halakani ma'anani maliyah halakani sultaniyah. Khuduhu faghullu. Ambil dia dan helakan dia. Allah, begitukan dia, ya Allah. Na'udzubillah. Tu hari tu pasti akan datang. Kau iman tak iman, nasib biar kau beriman sekarang. Jadi hari itu apa tu? Apa ini zanantu kitab ya apa? Fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha muqra'u kitabiyah. Ini zanantu hisabiyah. Betul. Apa siapa fa amman utiya kitabahu bi yaminihi fayaquluha muqra'u kitabiyah inni zanantu anni mulakin hisabiyah. Memang kami dah duga kami akan bertemu dengan hari hisab ini. Dia punya duga tu aja manfaat. Dia punya duga tentang hari hisab tu saja manfaat. Terus masuk syurga, kasih makan, kasih minum, semuanya begitu ya. Dia punya duga tu saja tu maknanya iman dia tu sangat manfaat pada hari tu. Kau iman, kau tak iman, kau punya pasal. Allah Ta'ala sikit tak rugi. Kau nak taat, kau nak tak taat, kau punya pasal. Kau nak tawaduk, tak nak tawaduk, kau punya pasal. Semua Allah Ta'ala dah sediakan masing-masing. Kita semua, biarkan mereka nak bikin apa. Kita pun, buatlah apa kita nak buat. Kita buat apa kita nak buat. Nak terus enjoy, nak terus joli, teruskan. Boleh kekalkah? Boleh kekalkah? Sayogianya bersiap-siap untuk hari itu. Pasti akan datang hari itu. Pasti akan datang hari itu. Baik. Lalu keluarlah dari perut bumi itu, kamu sekalian, muda lela seperti anak-anak umur 33 tahun. Umur Nabi Isa diangkat ke langit. 33 tahun, masih muda. Ni Wak Parto kan? Wak Parto kan mati umur 93, kok muda? Ya, sekarang aku dah jadi Abang Parto. Panggilnya Mas Parto. Dah tak Wak Parto lagi, kok dah muda, Wak Partonya kok lawa. Muda dulu, masih muda, makin dekat dulu, masih di padat londang, mukanya Jawa, totok, kok sekarang dah handsome-nya. Muka dia juga handsome-nya Wak Parto, putih melepak. Baru kau tahu aku siapa. Ketika itu nanti ya, kalau adalah Wak Parto, ini nama saja. Nama semua adalah samaran belaka. Tiada ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun mati. Orang buat filem gitu, takut kena saman kan. Ini nama pun setakat pasang saja, buat cerita saja. Ya kan, kena Wak Jawa totok kan. Begitu ya, Allah. Kat sana cakap Arab, apa tu? Umur 33, lawak. Begitu ya. Ada pertuturan kamu pada hari itu,
Dan pertuturan kamu pada hari itu dalam bahasa Syariani. Bahasa Syariani. Cakap bahasa Syariani ya. Itu ya. Bahasa Allah Ta'ala, semua bahasa dalam dunia Allah Ta'ala yang tentukan tau. Bahasa Jawa tu pun Allah Ta'ala yang createkan tau. Bahasa Banjar, bahasa Bugis, bahasa Jepun, semua tu Allah Ta'ala yang letakkan. Subhanallah. Maha bijak Allah Ta'ala ciptakan muka kita, ciptakan bahasa kita. Kita dengar saja orang datang, Cik Mai dari utara. Tu orang mana? Tak macam Cik Baru Mai, tak sebut utara pun. Cik Baru Mai, orang mana? Utara, orang Kedah. Baru sebut itu aja kau dah tahu. Apa lagi? Kemanalah dia? Orang apa? Negeri, umpamanya. Besar-besar Melaka. Dengan sebut-sebutan dia, jangan kata bahasa. Lorat itu Allah, kita dah tahu ini orang Melaka, ini orang utara. Semuanya kita dah tahu semuanya itu ya. Bahasa lagi. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala. Semua dengan kehendak Allah Ta'ala ya. Kehendak Ta'ala. Maka ke akhirat semua bahasa-bahasa luput. Dalam kubur semua cakapnya bahasa Arab. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Malaikat antara mereka dengan mereka bahasanya bahasa Syariani. Bahasa Syariani. Jin, kadang-kadang dia boleh cakap bahasa lokal kita, ada bahasa dia juga. Dia kalau cakap bahasa kita pun slang dia. Bunyinya tak enak. Slang dia tak cetoh dia kalau cakap bahasa kita pun. Kalau kau terdengar-dengar kau tahu ini yang cakap ni bukan manusia, macam jin punya cakap dia. Kemudian itu malaikat sekarang bahasa antara mereka bahasa Syariani. Di mahsyar masih bahasa Syariani. Menghadap Allah Ta'ala dah bahasa Arab. Masuk syurga, masuk neraka dah bahasa Arab. Zaman dulu lah orang Banjar bilang, cakapan Jawa, cakapan kulit. Ni orang Banjar bilang. Mereka merikik, siapa mengerti? Cakapan Cina, cakapan neraka. Cakapan Arab, cakapan syurga. Takkan syurga cakap Arab, neraka semua cakap Cina. Tak ada lah. Orang dulu punya sangka. Orang dulu punya sangka begitu ya. Begitu. Semua cakap Arab, di akhirat semua cakap Arab. Tapi di mahsyar cakapnya bahasa Syariani. Lama. Kat dunia aja berapa tahun aja. Ada Banjar, ada Jawa, ada Bugis. Dia tidak. Kat sana lagi 50,000 tahun bahasa Syariani aja cakapnya. Tak macam mana bahasanya cakapnya bahasa Syariani. Tak tahu halus ke kasar. Tak tahu kalau Jawa halus ada kasar. Bahasa Syariani pokoknya. Nanti kat syurga bahasanya bahasa Arab semuanya gitu ya. Bahasa Syariani. Kita bahasanya semua kat bahasa Syariani. Kamu bergegas-gegas menuju kepada Tuhan kamu dengan berbondong-bondong. Dan cepat kamu pergi kepada suara yang menyeru. Dan orang-orang kafir akan mengatakan, inilah hari yang penuh kesulitan, iaitu hari kebangkitan. Dan kami, iaitu Tuhan, mengumpulkan mereka. Dan tiada yang tinggal di antara mereka seorang pun. La yughadiru ahad waktu itu. La yughadiru minhum ahada. Tidak kami tinggalkan satu pun daripada mereka. Semuanya akan tampil. Semuanya akan tampil ya. Baik. Sur itu pula ialah satu tanduk besar terbuat daripada nur. Tiada seorang pun yang mengetahui ukurannya melainkan Allah Ta'ala saja. Sebesar-besarnya sur itu ya. Sebesar-besarnya sur itu boleh masukkan segala roh makhluk di dalam situ. Ya besarlah. Termasuk makhluk roh malaikat sekalipun. Malaikat tu haluskan. Dia ada roh juga. Dia cabut rohnya dia mati. Subhanallah. Maknanya dalam halus ada halus. Dalam halus ada halus ya. Tersebut dalam sebuah hadis bahawasanya semua anggota tubuh manusia akan hancur dulu kecuali satu tulang saja, iaitu tulang tongking ya. Dan daripadanya lah makhluk dibentuk. Tulang tongking itu ialah satu tulang yang kecil di hujung punggung. Apabila Allah Ta'ala yang Maha Agung mahu membangkitkan manusia, diturunkanlah hujan lebat dari langit seperti air mani lelaki. Maka mereka pun akan tumbuh dan muncul dari tempat mereka dikuburkan. Selayak tumbuhnya tanam-tanaman ataupun seperti toge. Itu kita tambah. Kemudian Allah Ta'ala membangkitkan pula Israfil alaihissalam dan memerintahkannya supaya meniup pada sur, tiupan kebangkitan. Maka semua roh itu akan kembali pada jasad masing-masing. Dan hiduplah mereka dengan izin Allah Ta'ala. Serta bangun sesudah perut muka bumi terbelah. Dan kubur-kubur mereka pun terbongkar. Sesudah itu maka semua jasad dan roh dan pun dikumpulkan di perhentian kiamat di hadarat Allah Subhanahu Wa Taala. Semua itu semua dihimpunkan. Tempat bangkit lain, tempat himpun lain. Tempat himpun itulah namanya mahsyar. Tempat itulah mahsyar. Tempat bangkit lain, tempat himpun lain. Semua akan nak sampai ke tempat himpun.
Perjalanannya lebih kurang antara sini sampai Jupiter ke, sampai Mars ke, berapa kali lipat pun tak tahu. Sebab semua Jupiter Marsnya pun dah kumpul jadi satu. Dah dalam perut bumi dah digumpal jadi satu. Dia diambilkan langit-langit yang lain. Tak nampak Jupiter Mars ke situ pun, hari itu pun tak tahu lagi, ya. Begitu, ya. Semuanya dah jadi satu punya, jauh begitu, ya. Maka himpunlah manusia. Yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Hanya za'amtum saja, kau saja yang cakap, tapi Allah Taala mencakap juga yang betul. Dan pada hari itu kami perjalankan bukit-bukit itu, dan kau lihat bumi itu mendatar saja, dan kami kumpulkan mereka, dan tiada seorang pun di antara mereka yang terlepas. Ada satu orang pun daripada mereka yang terlepas pada hari itu. Dan mereka dihadapkan pada Tuhanmu dengan berbaris-baris. Sama baris-baris, ya. Semua diperintahkan Allah Ta'ala. Senyap. Tak ada satu yang cakap. Kecuali sawaba, yang baik diizinkan oleh Allah Ta'ala. Apa? Diizinkan oleh Allah Ta'ala daripada amma yatas'alun, ada ayat tu, ya. Apa, mereka diizinkan Allah Ta'ala hanya cakap, dan cakap yang baik itu diizinkan oleh Allah Ta'ala. Yang lain tak berani cakap, meneng, tak berani cakap. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami jadikan pada pertama kali. Itu yang kita bilang tadi. Kalau kodong pun ada balik semula, dah sunat pun ada tumbuh balik semula, cap jarinya pun sama balik semula. Cap jarinya balik semula, tapi berbeza keadaannya. Maksud sama tu fizikalnya tak kurang sikit pun, tetapi berubah. Berubah ikut apa? Bagaimana dahulu, iaitu apa? Termasuk dengan rohaninya sekali. Sebagaimana dahulu, bukan hanya fizikal dengan rohani. Ketika ini, fizikal mengambil tempat rohani. Kalau dari dunia, fizikal menutupi rohani. Rohaninya jahat, rohaninya lucah, rohaninya bengking. Tapi fizikalnya buat baik, depan orang buat lemah lembut. Ya, apa khabar tuan? Tapi rohaninya suka nak menipu, nak membelit orang. Apa cakap zahirnya baik, semuanya begitu. Tapi rohaninya di belakang orang suka tengok gambar haram. Suka bukan-bukan. Pakai songkok, ada orang ingatkan kita baik punya orang. Apalagi kalau pakai serban, semua nak salam cium tangan kita. Astaghfirullahaladzim. Nanti yaumil akhir, jasmani ikut rohani. Bangkit mukanya kayak anjing, bangkit mukanya kayak keldai, bangkit mukanya kayak beruk, bangkit mukanya hitam, bangkit kayak semut. Semuanya itu, ya. Semuanya itu berbagai-bagai. Kita juga cukup dengan lengkap juga, tapi lain keadaannya. Keadaannya lain. Kitanya kita lengkap kita, ya. Tapi keadaannya lain semua tu. Allah, seramnya pada hari itu. Malaikat pun takut pada hari itu. Malaikat yang dah di langit pun, dia tak belum nampak semua makhluk Allah Ta'ala, tau. Yang ada malaikat tak nampak apa hal wal barzah. Bukan dia boleh kepo-kepo tengok apa macam mana orang kena azab kubur, ya. Malaikat, aku tengok malaikat yang bukan tugas dia, dia tak tahu macam mana orang kena cabut nyawa, dia tak tahu macam apa yang ada di langit. Tak ada malaikat langit sekian, tak tahu apa yang ada ke langit sekian. Tetapi yaumil akhir semua akan nampak. Malaikat pun akan nampak arash, akan nampak pemikul arash. Malaikat pun akan nampak segala makhluk-makhluk yang dia orang tak pernah nampak pun dia akan nampak. Semua tengok, oh hebatnya hari ini. Ketika itu dia mengeluh, sungguhnya kami tidak ibadat padamu dengan sebenar-benar ibadat. Kerana apa? Kebesaran Allah Ta'ala. Sudah malaikat mengeluh, apatah lagi kita, ya? Syukur kita orang Islam, ya. Kita dah dikhabarkan ini semua. Syukur Allah Ta'ala berikan kita sampai ilmu sini semua. Banyak orang Islam pun kalau tak belajar, ia tak tahu juga, ya. Mudah-mudahan kita yang dah diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dapat belajar ini, mudah-mudahan kita syukuri nikmat ini, jaga baik-baik, ya. Mudah-mudahan Allah ubah kita. Dah Allah Ta'ala berikan kita nikmat dapat baca, Allah Ta'ala berikan kita nikmat faham. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita nikmat dapat menjiwainya dan mempersiapkan diri kita dengan rahmat Allah Ta'ala semata-mata daripada Allah Ta'ala. Bahkan kamu mengira bahawa kami tidak akan mengadakan waktu buat kamu untuk memenuhi perjanjian. Ingatkan, tak ada hari inilah, tak ada. Can you give me proof that the hereafter would come, that the akhirat that you share would come? Can you give me proof? Can you give me proof that 20 years ago, 30 years ago, engkau tak ada kat dunia, engkau kat mana?
Boleh proof tak? Kalau sekarang kau ada, taruhlah 30 years ago kau orang boleh bilang, proof kan Fulan bin Fulan akan hidup kat dunia. Tak ada proof. Tapi kau hidup tak? Hidup. Sebelum kau lahir ada tak orang boleh minta kau punya proof? Tak ada orang pun minta, give me proof that so and so would live on this earth for this time, this period of time. Tak ada orang minta pun proof kau. Jadi jangan tentang akhirat kau jangan minta proof. Kau berada kat dunia pun tak ada proof. Tak ada proof yang kau ada pun, tapi ada tak? Ada proof. Ada betul-betul jadi. Akhirat asasi, can you give me proof? Kau tak ada proof, kau tak ada ke? Ada, walau tak ada proof sekalipun. Give me proof. Ada. Akhirat ada, walau aku tak ada proof sekalipun. Tengok nanti sama-sama. Ketika itu baru kau nak tahu. Kita tak mesti kalau orang jawab proof. Jawab tunjukkan kebodohan dia. Bahawakan soalan kau tu bukan soalan pintar. Boleh kasih kami bukti bahawa akhirat akan ada? Saya tak ada bukti. Mana kau salah? Tidak. Walau saya tak boleh keluarkan bukti, akhirat tetap ada. Anda tunggu hari itu nanti. Sama-sama kita lihat. Ketika itu baru anda bilang aku nak percaya, terlambat. Saya juga anda terima sekarang. Kalau anda nak proof, banyak proofnya. Kalau saya tak dapat keluarkan proofnya kerana saya tak pandai sekalipun, tetap akhirat tetap akan ada. Siap-siap lebih baik daripada minta proof. Faham? Mau tak mau kau cakap gitu, hati akan kecut. Sebab dia makhluk Allah. Dia makhluk Allah. Allah Ta'ala dah pasangkan kecut itu pun dalam hatinya. Orang kafir kan banyak dicabar-cabar dengan Nabi. Nabi punya jawab bukan apa ladeni soalan dia. Yang jawab Allah. Tempelak dia sebutkan tentang siksa. Tercengang tak? Sebab dia hamba Allah. Dengar perkataan itu dia mesti takut. Proof? Yes. Even though if I can't give you any proof because I'm not that knowledgeable, but this day would surely come. It's best that you believe and prepare yourself. If not, together we see, we wait whether this day will come or not. When this day really come, then there's no use of any proof, and then there's no use of denying. We wait and see. Kasih dia takut sikit, ya. Firman Allah Ta'ala lagi, yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a zalika hasyrun alaina yasir. Di hari itu bumi terbelah, keluarlah mereka dari situ bergegas-gegas. Mengumpulkan itu bagi kami adalah amat mudah. Mudah for all adat. Prosesnya turun hujan, tumbuh, roh masuk, malaikat tiup, apa semua. Untuk manusia, untuk badannya gitu, untuk Allah mudah. Kalau Allah Ta'ala perintah, jadi semuanya. Pada hari itu kita nampak, besarnya kerajaan Allah, besarnya pentadbiran Allah. Mudah. Baru ketika itu boleh nafi? Nafilah. Nak 1000 kali nafi. Sekarang kau 1000 kali nafi pada hari itu kau juta nafi. Cubalah kalau kau boleh nafi hari itu. Kalau kau dah datang, tak ada manfaat walau satu nafi sekalipun. Walau sejuta nafi, walau satu nafi tak ada manfaat. Kat dunia konon-konon manfaatlah dengan kau nafi. No, I don't believe. No, I don't believe. Kau cakap 10 kali, bermakna 10 kali kau mantap. Kat sana kau cakap sejuta kali pun kau dah duduk dah di mahsyar, kau nak cakap apa lagi? Dan semua, wahai yang ingkar-ingkar, kau akan gitu. Including you, who are you listening right now. You too will be resurrected during that day. You don't believe? Together we wait. Baik ya. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma'ash alaih wa yub'atsu ala ma mata alaih. Ini yang kita selalu bilang ya. Sebab itu kita kena belajar, mudah-mudahanlah ya Allah. Iaitu apa? Seorang itu akan mati dalam keadaan bagaimana dia menjalani kehidupannya, dan dia akan dibangkitkan sebagaimana dalam keadaan dia dimatikan dahulu. Jadi yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari tak ada manfaat harta benda dan anak pinak kecuali yang tampil pada Allah Ta'ala dengan hati yang salim. Macam mana nak bangkit dengan hati yang salim? Kena mati dengan hati yang salim. Macam mana nak mati dengan hati yang salim? Kena hidup dengan hati yang salim. Jadi kalau hidup hatinya salim, insya-Allah matinya salim. Kalau hidup dengan ilmu, mudah-mudahanlah mati dengan ilmu juga, ya. Benar. Nanti bangkit bersama dengan orang yang berilmu. Walaupun kita bukan orang yang kita jumlah orang berilmu, tapi kita masukkanlah golongan diri kita dalam golongan itu, belajar dan tuntut dengan harapan supaya Allah Ta'ala lingkungkan. Macam mana kita menjalani kehidupan kita, begitulah kita akan menemui ajal maut kita. Dan macam mana kita menemui ajal maut kita, begitulah kita akan
bangkitkan. Sombong akan dibangkitkan dengan gaya orang sombong. Bukan ada kau bangkitkan pun ada orang gaji yang kau perintah. Orang sombong akan dibangkitkan begini. Itu gayanya orang sombong. Begitu ya. Jadi sebelum apa yang kau nak bikin sekarang, kau akan tengok bangkitnya tu macam mana. Bangkitnya tu macam mana. Itulah hidupkan dunia. Kalau kau bilang kat dunia sombong, megah tu macam bagus, macam seronok, kan hidup jangan bimbang. Kau tengok kat akhirat orang sombong tu macam mana. Kau akan dibangkitkan dengan orang sombong. Yang nama sombong ialah kerdil. Yang nama sombong ialah hina. Yang sama tu, itulah sombong. Jadi kalau kau tempah itu, kau akan dapat yang sana itu. Apa yang kau tempah, itu yang kau dapat. Begitu ya. Yang nama selamat dan tenang di sana ialah penat dan letih di sini. Itu kau pilih ini, kau akan dapat itu. Orang Melayu senang cakap,